Selamat tengah hari. Hari ini saya nak buat pembentangan saya bagi assignment 1. Nama subjeknya Multimedia Technology, kod subjek KMM 1303. Nama pensyarah ialah Puan Nur Aliani binti Muhammad Nur, assignment 1. Presenter bagi hari ini ialah iaitu saya, nama saya Jayul Buni Sridharan. Metrik ID saya ialah 1052023090009. Soalan yang saya dapat daripada pensyarah saya ialah, sebagai seorang pelajar yang mengambil subjek multimedia, saya dikehendaki menguraikan dengan lebih terperinci berkaitan evolusi multimedia. Ia juga mengenai evolusi multimedia bila ia bermula, tokoh-tokoh evolusi multimedia, dan saya juga kena kaitkan dengan aplikasi multimedia zaman sekarang, dan kesimpulan, akhir sekali rujukan. Mari kita tengok. So first kita akan tengok pengenalan multimedia. Okay. Apabila kita dengar perkataan multimedia tu, kita akan dapat soalan macam, apa itu multimedia? Betul kan? So, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, multimedia ini dibahagikan kepada dua perkataan, iaitu multi dengan media. Multi ini bermaksud banyak atau pelbagai. Media ini bermaksud alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu sebagai perantaran atau satu bentuk masa komunikasi seperti surat khabar, majalah, televisyen dan lain-lain. Okay, multimedia ini juga merupakan satu proses mengintegrasikan pelbagai bentuk media. Contohnya gambar, video, teks, bunyi, yang ini kepada satu format. So, ia akan menggabungkan gambar, video, bunyi, teks, animasi dan bentuk-bentuk media yang lain kepada satu pakej sahaja. So, ia dapat boleh digunakan untuk apa-apa aplikasi daripada sistem latihan, sistem latihan program, persamaan corporate, kios maklumat internet dan CD-ROM. So, daripada paparan maklumat ini, ia dapat berkomunikasi dengan bantuan beberapa alat tambahan dalam komputer. Contohnya, pemacu cakera padat iaitu compact disk drive dan perakam bunyi sound recorder, pembasah suara speaker, audio card dan perisian yang menggunakan cakera padat yang lainlah. So, dalam multimedia ini terdapat ciri-ciri yang tertentu. Antara ciri multimedia ialah integrasi secara seamless, persekitaran digital interaktif dan tidak terutan. Dalam multimedia ada 5 terminologi. Antara terminologi multimedia ialah multimedia interaktif, pembangunan multimedia, projek multimedia linear dan projek multimedia tak linear. Dalam multimedia ini mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri. So, mari kita tengok yang selanjutnya. Okay. Antara evolusi multimedia adalah ada 7, iaitu first tu permulaan dengan grafik komputer dan hypertext. Yang ini dimulakan pada 1960-an. Yang kedua ialah pembangunan konsep interaktif komputer peribadi. Yang ini dimulakan pada 1970-an. Ketiga ialah pengenalan kepada antaramuka pengguna grafik GUI, Graphic User Interface dan CD-ROM. Dimulakan pada tahun 1980s. Kebangkitan internet dan multimedia berasaskan web yang itu interaktif dimulakan pada tahun 1990. Kelima ialah zaman penstreaman dan media mudah alih dimulakan pada 2000. Keenam ialah kebangkitan social media dan reality maya dimulakan pada 2010. Ketujuh ialah kecerdasan buatan iaitu AI, Artificial Intelligence, dan pengalaman multimedia yang canggih sekarang dan masa hadap. Mari kita tengok evolusi pertama kita iaitu permulaan dengan grafik komputer dan hypertext yang dimulakan pada 1960-an. Okey. Pada masa evolusi ini, ia mula berkembang dengan memberikan tumpuan kepada grafik komputer dan hypertext sahaja.
tidak yang lain lah. So, tokoh-tokoh yang terlibat dalam yang memberikan sumbangan dalam evolusi ini hanya memberikan tumpuan kepada interaksi antara peranti iaitu komputer dan manusia iaitu pengguna. Dalam evolusi ini yang digunakan untuk memproseskan teks dan data sahaja. Tidak pergi yang advance sikit lah. So, tokoh-tokoh yang terlibat dalam evolusi ini adalah Evan Sutherland dan Ted Nelson. Tokoh-tokoh ini mempunyai ciptaan sendiri dalam evolusi tersebut. Evolusi yang kedua ialah pembangunan konsep interaktif dan komputer peribadi pada tahun 1970-an. So, pada evolusi ini, ia lebih kepada membangunkan konsep interaktif komputer peribadi lah. So, pada masa evolusi ini, tokoh Ted Nelson tu dah telah memperkenalkan konsep hypertext daripada evolusi pertama. So, tokoh Alan Kay hanya perlu memperkenalkan konsep Dynabook iaitu komputer peribadi mudah alih untuk membantu pengguna membawa komputer peribadi mereka ke mana-mana sahajalah. So, tokoh-tokoh yang terlibat dalam evolusi ini adalah Alan Kay dan Douglas Engelbart. Evolusi ketiga ialah pengenalan kepada antarmuka pengguna grafik iaitu Graphic User Interface dan CD-ROM pada tahun 1980-an. Okey. Dalam evolusi ini, ia mengenalkan kepada antarmuka pengguna grafik iaitu GUI dan CD-ROM sahaja. So, GUI ini diperkenalkan oleh syarikat Apple dan Microsoft. Yang ini, antarmuka ini dapat membantu pengguna untuk berinteraksi dengan grafik dan menu visual dalam peranti mereka, iaitu komputer lah. So, dalam akhiran 1980 itu, ada tokoh menciptakan dan memperkenalkan CD-ROM untuk ruang storan untuk menstorkan yang lebih data ataupun maklumat lah. So, tokoh-tokoh yang terlibat dalam evolusi ini adalah tokoh Steve Jobs dan Bill Gates sahaja. Okay. Evolusi keempat ialah kebangkitan internet dan multimedia berasaskan web interaktif pada tahun 1990-an. So, pada masa evolusi ini, ia hanya memberi tumpuan kepada kebangkitan internet dan multimedia berasaskan web sahaja. So, tokoh Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web ini untuk membantukan pengguna untuk dapat mengakses pelbagai jenis kandungan data, maklumat ataupun dan lain-lain dalam cepat dan mudah sahaja. And tokoh yang selain daripada Tim Berners-Lee, tokoh yang lain yang memberi sumbangan dalam evolusi ini adalah tokoh Mark Anderson. Beliau mencipta pelayar web Mosaic. Fungsi pelayar web Mosaic ini adalah untuk membantu pengguna melihat teks, grafik, kandungan multimedia dengan senang. Kelima ialah zaman penstriman dan media mudah alih, bermula pada tahun 2000. Okey. Pada masa evolusi ini, ia mula memperkenalkan penstriman dan media mudah alih kepada pengguna multimedia. Sebagai contohnya, kita boleh katakan YouTube. YouTube ini diperkenalkan pada zaman penstriman dan mudah alih pada tahun 2005. So, ia juga merupakan satu platform penstriman lah. So, selain daripada itu, kita boleh bagi tahu Netflix. Okay. Penstriman dan media mudah alih ini dapat membantu pengguna untuk menonton video secara langsung tanpa memuat turun terlebih dahulu. So, kita boleh tengok video ke apa-apa gambar ke, kita dengan serta-merta lah. Kita tak perlu memuat turun. Okay. Antara tokoh yang terlibat dalam evolusi ini adalah Steve Jobs and Reed
Hastings. Keenam ialah kebangkitan sosial media dan realiti maya. Ia bermula pada tahun 2010. Okay. Pada masa evolusi keenam ini, ia mula membangkitkan sosial media dan realiti media maya, iaitu contohnya kita boleh bagi tahu platform sosial media seperti Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. So semua platform ini mula berkembang dengan membantu pengguna dapat berkomunikasi ataupun memuat turun gambar, video, audio dan lain-lain lah. Selain itu, dalam masa evolusi ini juga mempunyai kemajuan dalam teknologi realiti maya iaitu VR dan realiti tambahan AR. Yang ini boleh dikatakan telah meningkatkan pengalaman multimedia pengguna dalam bidang penghiburan, pendidikan, perubatan, permainan video, dan lain-lain juga. Antara tokoh yang terlibat dalam evolusi ini adalah Mark Zuckerberg dan John Lasseter. Evolusi yang akhir dan ketujuh ialah kecerdasan buatan iaitu AI, Artificial Intelligence dan pengalaman multimedia yang canggih. Sekarang kita boleh bagi masa sampai sekarang dan masa depan lah. So, kita boleh tengok pada masa sekarang, AI ini telah dicipta dan digunakan untuk mencipta kandungan multimedia secara automatik. So, automatik. Kita boleh tengok dalam pelbagai aplikasi ataupun apa-apa yang kita gunakan lah. Contohnya, sekarang kita ada Google Translate, lebih kepada ChatGPT, semua tu. Selain daripada itu, teknologi 5G juga meningkatkan keupayaan multimedia pada masa kini. Itu sahaja evolusi yang multimedia. So, sekarang kita pergi kepada tokoh-tokoh evolusi multimedia. Antara tokoh yang terlibat dalam evolusi adalah 13. Mari kita tengok. First tu Ivan Sutherland. Yang ini gambar dia. So, beliau merupakan bapa grafik komputer. Beliau juga memberi sumbangan pada masa evolusi 1960-an. So, beliau menciptakan Sketchpad pada tahun 1963. Sketchpad ini merupakan sebuah program komputer lah. So, fungsi Sketchpad adalah ia dapat membantu pengguna melukis secara interaktif pada skrin komputer dengan pensel yang dibagikan. So, kedua ialah Ted Nelson. Yang ini gambar beliau. Okay. Ted Nelson ini memperkenalkan konsep hypertext pada tahun 1960. Yang ini pada masa evolusi grafik komputer dan hypertext lah. So, ini menjadi asas penciptaan World Wide Web. Yang World Wide Web ini membolehkan tapak web dan kandungan multimedia interaktif. Contohnya video, image, teks yang dapat dipautkan melalui pautan lah. So, hypertext ini juga membolehkan pengguna mengakses maklumat dengan cara yang bersambung melalui pautan teks juga. So, ketiga ialah Alan Kay. Yang ini gambar beliau. Okay. Tokoh Alan Kay ialah merupakan tokoh yang membangunkan konsep Dynabook lah. So, beliau memberi sumbangan pada masa evolusi pembangunan konsep interaktif dan komputer peribadi pada tahun
1970-an. So, konsep Dynabook ini merupakan komputer peribadi yang mudah alih. Khususnya untuk pengguna pendidikan dan hiburan dengan kandungan multimedia. Okey. Dan beliau juga memperkenalkan GUI, iaitu Graphical User Interface, yang terdapat dalam Dynabook. Yang ini, GUI yang berada dalam Dynabook ini dapat membantu pengguna berinteraksi dengan komputer melalui ikon grafik yang terdapat dalam peranti mereka dan menu visual. Ia juga dapat memudahkan akses kepada kandungan multimedia seperti image dan video lah. So, keempat ialah Douglas Engelbart. Ini gambar dia. Okey. Beliau ialah tokoh yang mencipta tertikus komputer pada masa evolusi pembangunan konsep interaktif dan komputer peribadi pada tahun 1970-an. So, beliau menyumbangkan kepada pembangunan sistem di mana pengguna boleh berinteraksi dengan komputer melalui grafik dan teks. Kelima ialah Steve Jobs. Gambar beliau. Okey, beliau merupakan tokoh yang memperkenalkan antarmuka grafik komputer GUI pada masa evolusi pengenalan Graphical User Interface GUI dan CD-ROM. So, GUI ini menjadikan komputer peribadi lebih mudah digunakan pada masa evolusi tersebutlah. So, beliau juga memperkenalkan produk inovatif seperti Macintosh. Beliau berinteraksi dengan Apple pada tahun 1984 untuk memperkenalkan produk tersebut. Keenam ialah Bill Gates. Ini gambar beliau. Okey. Bill Gates merupakan tokoh yang memperkenalkan Windows Gate yang dapat membenarkan lebih ramai orang mengakses GUI lah, yang itu Graphical User Interface. Ia juga dapat memperluaskan penggunaan multimedia pada masa evolusi tersebut. Ketujuh, Tim Berners-Lee. Beliau merupakan tokoh yang mencipta World Wide Web pada tahun 1991-an. Okey. Yang ini berlaku pada masa evolusi kebangkitan internet dan multimedia berasaskan web pada tahun 1990-an. So, beliau juga memperkenalkan cara untuk menghubungkan sesuatu dokumen dan kandungan multimedia melalui hypertext, iaitu Transfer Protocol, HTTP dan URL. Ke-8 ialah Mark Anderson. Gambar beliau. Okey. Beliau merupakan tokoh yang mencipta Mosaic. Okey, Mosaic pada masa evolusi kebangkitan internet dan multimedia berasaskan web juga pada tahun 1990-an. So, Mosaic ialah salah satu pelayar web yang dapat membenarkan pengguna melihat teks, image dan kandungan multimedia dalam satu platform saja. Kesembilan ialah Reed Hastings. Gambar beliau. Okey, beliau merupakan pengasas Netflix pada masa evolusi zaman penstreaman dan
media muda alih pada tahun 2000. Okey. Netflix telah menjadi platform penstriman multimedia terbesar pada masa evolusi tersebut selepas penstriman YouTube. So, ia juga dapat membawa multimedia kepada era televisyen dan filem dalam talian. Ke-10 ialah Mark Zuckerberg. Okey. Bergambar beliau. Okay. Beliau ini merupakan tokoh pengasas platform sosial media iaitu Facebook. Pada masa evolusi kebangkitan sosial media dan reality media pada tahun 2000 juga. 2000 juga. Facebook yang ini merupakan salah satu platform sosial yang popular pada masa evolusi tersebutlah. So, ia dapat menghubungkan lebih daripada 2 bilion pengguna daripada seluruh dunia. Ke-11 ialah John Lasseter. Beliau merupakan tokoh pengarah kreatif di Pixar. Antara peranan Pixar ialah ia dapat menghasilkan filem animasi komputer. Contohnya filem Toy Story. So, dalam filem tersebut ia menggunakan teknologi animasi 3D. So, yang itu dibuatkan oleh John Lasseter. Ke-12 ialah Sundar Pichai. Okay. Beliau merupakan CEO Google pada masa evolusi kecerdasan buatan dan pengalaman multimedia yang canggih. So, beliau memimpinkan syarikat beliau dalam bagi mengembangkan teknologi AI seperti Google Assistant pada masa tersebut yang dapat menggunakan suara dan pengenalan gambar dalam aplikasi multimedia. Ke-13 yang terakhir adalah Elon Musk. Okey, tokoh ini masa sekarang lah beliau kita boleh bagi tahu yang ini berlaku sekarang ataupun masa depan. So, beliau meneroka cara untuk menghubungkan otak manusia secara langsung dengan teknologi. So, ia dapat menjadi revolusi dalam cara manusia berinteraksi dengan dunia digital melalui Neuralink. Itu sahaja bagi tokoh-tokoh. So, mari kita tengok aplikasi multimedia zaman sekarang lah. So, first itu Instagram. Nama Instagram. Okay. Pada masa sekarang ataupun kini, kita boleh tengok aplikasi Instagram ini digunakan oleh seluruh dunia tanpa apa-apa batasan. So, ia merupakan salah satu platform social media yang paling popular dalam dunia ini. So, dalam aplikasi ini terdapat banyak ciri. Contohnya kita boleh berkongsi gambar, teks, ataupun audio. Kita boleh memuat story dan kita boleh Instagram stories lah. So, kita buat reels. Kita juga boleh memuat naik reels kita dalam Instagram kita. And kita boleh terus berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. And kita boleh buat live stream. Dan banyak lagi. So, aplikasi ini berguna kepada pengguna dengan pengguna dapat berkomunikasi kepada sesiapa sahaja bila-bila masa. Ia juga boleh membantu pengguna untuk menghilangkan stres dengan menonton reels-reels yang kita boleh tengok dekat Instagram lah. So, ada setengah orang gunakan Instagram ini untuk menangkap gambar dengan filter yang di-provide oleh Instagram lah. So, yang ini merupakan aplikasi yang paling popular
dalam kalangan dewasa. Kedua ialah Adobe Premiere Pro. So, pada masa kini, Adobe Premiere Pro ini adalah merupakan satu perisian penyuntingan video profesional lah yang dapat digunakan secara meluas dalam industri filem, penyiaran dan penciptaan kandungan. So, perisian ini dapat membantu pengguna seperti profesional yang membuat filem ataupun seorang editor untuk menggunakan sistem ini dengan menyuntingkan video berasaskan talian masa timeline, boleh kaitkan klip-klip video and boleh sambungkan balik. And selain daripada itu, mereka juga boleh menyuntingkan teks, audio dan multi-camera. Banyak lagi ciri-ciri yang kita boleh dapat daripada Adobe Premiere Pro ini. So, yang ini sangat membantu kepada bagi profesional ataupun kalau orang biasa digunakan, ia akan boleh kita boleh lag sikit. So, ia advance lah. Ketiga ialah PlayStation VR. So, masa sekarang ini, kita boleh tengok PlayStation VR ini popular dalam kalangan kanak-kanak dan ia juga popular dalam kalangan dewasa, tapi kalangan kanak-kanak ini lagi terbesar lah. So, daripada PlayStation VR ini, pemain dapat menikmati animasi 3D dengan pandangan 360 darjah melalui PlayStation ini. So, masa memainkan PlayStation VR ni, pemain dapat melihat persekitar mereka-nya, mereka akan feel mereka berada di dalamnya. So, hal ini kerana PlayStation VR ini menggunakan teknologi 3D stereoscopic. Keempat ialah zoom. Kita boleh bagi tahu pada masa sekarang ataupun masa pandemik COVID, kita banyak gunakan Zoom ini untuk bidang pendidikan, pekerjaan dan lain-lain juga. So, aplikasi Zoom ini adalah satu platform komunikasi yang paling popular untuk membuat mesyuarat, belajar dan lain-lain juga. Zoom ini dapat digunakan oleh semua orang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang tinggal berjauhan tanpa apa-apa batasan. So, aplikasi Zoom ini biasanya digunakan dalam kalangan bidang pendidikan lah. Contohnya budak-budak universiti dan pensyarah untuk membuat kelas. Kalau saya boleh bagi tahu satu contoh lah. So, sebagai seorang pensyarah, kalau pelajar-pelajarnya tinggal berjauhan, pensyarah itu mesti kena menggunakan aplikasi Zoom untuk mengajar mereka. Sebab pensyarah tak boleh pergi dekat satu tempat dan boleh mengajar mereka. Sebab semua orang ada kat tempat-tempat lain kan. So, Zoom ini akan membantu pensyarah dan pelajar-pelajarnya untuk belajar dan lain-lain juga. Yang terakhir adalah ChatGPT. Okey. Yang ini saya tak boleh Yang terakhir ialah ChatGPT. Pada masa sekarang, kita banyak boleh dengarkan perkataan ChatGPT dekat mana-mana saja. Khususnya dekat dengan pelajar universiti lah. Biasanya lah. So, ChatGPT ni biasanya digunakan oleh semua orang
tapi khususnya dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana aplikasi ChatGPT ini dapat membantu seseorang untuk mencari maklumat yang pengguna itu tidak didapati dalam Google ke ataupun website lain lah. So, ChatGPT ini berguna ataupun ada yang sikit tak guna lah. Kalau kita gunakan ChatGPT bagi perkara yang baik, ia akan memberikan kebaikan kepada kita. So, kita boleh gunakan ChatGPT ini untuk melayari ataupun untuk menambahkan ilmu kita lah. Itu sahaja aplikasi multimedia pada zaman sekarang. Okay, terakhir ialah kesimpulan bagi assignment saya. Yang ini ada macam banyak sikit, saya akan ringkaskan. Okay. Kesimpulannya, daripada pandangan saya, multimedia ini mempunyai banyak kelebihan dan keburukan tersendiri. So, ia akan berfungsi kalau kita nak kelebihan, kita kena gunakan multimedia ini dalam perkara yang baik sahaja. Apabila kita gunakan dalam perkara yang tidak baik ataupun buruk, ia akan memberikan keburukan kepada kita. So, ia akan it's depend on our behavior and ethics. So, we need to use it wisely. And selain daripada itu, tanpa sumbangan-sumbangan tokoh yang terdahulu saya yang bagi tahu, yang merupakan pembangunan multimedia ini dalam pelbagai aspek. Kalau mereka tiada, kita tidak akan mengenali ataupun tidak pernah menggunakan aplikasi peranti dan lain-lain peranti multimedia inilah. So, dalam masa kini lah. Okay. Bagi yang itu, kita perlu sentiasa berterima kasih kepada mereka yang sumbangan mereka bagi, and kerananya tanpa mereka kita tidak dapat menikmati pengalaman yang lebih interaktif dan dapat menghubungkan seluruh dunia dengan mudah tanpa apa-apa batasan. So, perkembangan aplikasi multimedia ini pada zaman sekarang, ia sangat pesat dan ia meliputi pelbagai bidang seperti pendidikan, penghiburan, pekerjaan, komunikasi, reka bentuk dan pelbagainya. Akhir sekali, kita sama-sama terus memajukan teknologi multimedia ini agar kita dapat melahirkan negara yang maju. Terima kasih.